berkait dengan UNIZA atau KUZA pada masa tersebut ialah pada tahun 2002 saya melanjutkan pelajaran selepas SPM, ambil diploma Sejarah dan Tamadun Islam di KUZA pada masa tersebut. Dan pada tahun 2004 saya sambung ke UKM di bawah program Ijazah Sarjana Muda Pengajian Islam, Pengajian Arab dan Tamadun Islam, khususan Sejarah Islam. Begitu juga dengan Master dan PhD. Master saya start pada tahun 2007 sehingga 2011 dan PhD saya start pada tahun 2014 hingga 2018. Saya ditawarkan sebagai penolong pensyarah pada tahun 2014 dan UNIZA terus menghantar saya belajar dan menaja saya belajarlah. Saya belajar di UKM dan selepas habis tajaan tersebut saya berkhidmat dekat UNIZA pada 2 Disember 2018 dan ini merupakan tahun yang ke-7 bagi saya berkhidmat di UNIZA. Okey, saja. Okay, terima kasih Cik atas respon. Okey, kita terus pada direct soalan yang kedua. Apakah yang membezakan UNIZA ni, institusi UNIZA ni dengan institusi lain menurut pengalaman doktor lah? Okey, UNIZA pada masa sekarang ialah rentetan daripada Kolej Ugama Sultan Zainal Abidin yang mana nilai keislaman yang dibawa oleh KUZA dan diteruskan oleh UNIZA itu amat berbeza dengan institusi-institusi yang saya pernah belajar dan saya pernah hadiri, saya pernah pergi ke institusi tersebut. Okay. So KUZA dia bezanya adalah nilai keislaman lebih tinggi lah, pelajar-pelajarnya, staf-stafnya, dan ini menandakan ruh keislaman yang ditanam sejak daripada zaman KUZA lagi dah kembang subur di UNIZA yang menjadi sebagai penerus kepada KUZA pada masa tersebut. Okey. Bagi saya yang membezakan ni ialah nilai keislaman lah. Okay, dia punya bi'ah, dia punya pelajaran PMP. So yang tu kita masih menerapkan nilai keislaman yang tinggi lah. Okay, itu saja. Untuk soalan yang ketiga pula, apakah cabaran utama yang doktor hadapi sebagai seorang pensyarah di UNIZA dah? Okey, antara cabaran utama yang dihadapi oleh pensyarah di UNIZA ialah di universiti awam ataupun di universiti lah secara umumnya, pensyarah bukan hanya mengajar tetapi dia juga melakukan tak silap saya lebih 15 tugas lain yang dipertanggungjawabkan kepada pensyarah di sesebuah universiti. Okey, yang main dia punya tugas adalah satu mengajar, yang kedua penyelidik. Okey, yang ketiga membentangkan hasil penyelidikan, yang keempat berkolaborasi ataupun bergaul dengan masyarakat, dan banyak lagi lah tugas-tugas pensyarah. So antara cabaran utama ialah untuk membagi masa lah, antara nak mengajar, mana nak menyelidik, mana nak berkomuniti, dan selain daripada komuniti kita juga perlu menjalinkan hubungan dengan industri. So bagaimana kita nak memasarkan pelajar-pelajar kita, sama ada sambung belajar ataupun nak kebolehpasaran graduan, dan itu pun dipertanggungjawabkan kepada pensyarah juga. So dan banyak lagi lah perkara-perkara lain yang menjadi cabaran utama kepada pensyarah. Ya. Okay.
Okey, jelas cik. Jelas doktor. Okey, soalan yang keempat. Boleh tak doktor jelaskan sedikit mengenai sejarah penubuhan UNIZA sekali lagi? Okey, UNIZA ditubuhkan pada 27 Januari 1980, yang mana penubuhan ini Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Terengganu pada 17 Ogos 1978 telah bermesyuarat dan bersetujulah untuk menubuhkan sebuah institusi pengajian tinggi Islam, yang mana pada masa tersebut saya juga nama-nama yang inilah, ataupun Kolej Agama Islam Terengganu ataupun dalam mesyuarat tersebut dia bersetuju dengan memilih nama Kolej Agama Sultan Zainal Abidin dengan ringkasannya KUZA. Penubuhan ini bertujuan untuk meningkatkan taraf pendidikan agama khususnya bagi rakyat Terengganu, serta melaksanakan sistem pendidikan yang lebih sistematik dan lebih tersusun lah. Okey, bukannya kita ikut zaman moden, tak terlalu terikat dengan tradisional punya pengajian, sebab pengajian tinggi pada masa tersebut baru nak berkembang dan nilai keislaman pun masih kurang diterangkan oleh masyarakat. Okey, KUZA kita mula beroperasi di sekolah Mas Mazhar pada masa tersebut, dan pada tahun 24 April 1981 kita pindah ke sebuah bangunan rumah kedai di Jalan Hiliran, Jalan Wuk tu, Jalan Hiliran Pulau Kambing. So kita sewa di situ sekejap, dan pada tahun 17 Mac 81 diletakkan batu asas oleh Almarhum Sultan Mahmud Al-Muqtafi Billah Shah, yang mana nama Al-Muqtafi Billah Shah ni kita abadikan di Dewan Al-Muqtafi Billah Shah. Dan sekejap je kita duduk dekat Jalan Hiliran Pulau Kambing tu, dan pada tahun akhir tahun lah, Disember 1982 kita telah berpindah ke kampus tetap yang terletak di Korong Badak, yang pada masa tersebut tidak terlalu berkembang seperti sekarang lah. Okey, tetapi sejak daripada mesyuarat 1978 sehinggalah 1982, Disember 1982, kita telah menyiapkan sekitar 22 blok asrama. Lepas tu 8 ataupun 10 blok untuk belajar PMP dan 1 blok untuk pentadbiran tersedari. Dan kita ada dewan besar, kita ada masjid. Dan pada 1 Januari 2006 KUZA secara rasminya telah dinaik taraf kepada Universiti Awam yang diberi nama sebagai Universiti Darul Iman Malaysia, UDM nama ringkasnya. So untuk menampung pendapatan pelajar di sini di UNIZA tak muat dengan 22 blok tersebut, sebab ada juga blok-blok yang kita jadikan sebagai pejabat. So kita convert asrama kepada pejabat dan menjadikan asrama tak cukup lah. So kita terpaksa sewa 4 blok bangunan di luar supaya untuk menampung pertambahan pelajar yang dah jadi universiti lah. Okey, pada tahun 2006 tu kita masih memakai logo baru, pakai logo baru yang berbentuk M itu. Dan pada tahun 2010 kita tukar nama kepada Universiti Sultan Zainal Abidin, dan pada tahun 2013 kita tukar logo daripada UDM kepada logo UNIZA yang barulah.
Okey, itu saja untuk sejarah secara ringkas. Banyaklah kalau dengar cik kata tadi memang apa dah maklumat-maklumat tu secara terperinci lah, siap dengan tarikh apa semua. Terima kasih. Jadi soalan yang terakhir lah untuk sesi pagi ni. Apakah visi dan misi ketika UNIZA ditubuhkan untuk sekali lagi? Okey, falsafah kita adalah integrasi keseimbangan Islam dan kontemporari demi manfaat ummah. Manakala visi UNIZA ialah menjadi peneraju kepada Universiti Islam Integrasi Kontemporari. Misi membentuk insan holistik menerusi pendidikan cemerlang dan penyelidikan berimpak tinggi berasaskan pengalaman pintar untuk melestarikan masyarakat. Okey, saya rasa dengan berakhirnya soalan yang kelima tu tamatlah sesi temu bual kita secara keseluruhan lah. Okey, yang mana kita semalam kita ada buat satu sesi tapi ada masalah teknikal, saya minta maaf banyak cik. Dan ini adalah sesi yang kedua lah. Dan saya berbesar hati sebab cik juga sedia dan sanggup untuk sekali lagi tolong kami dan beri peluang kepada kami untuk kami melakukan interview sekali lagi. Jadi pukul berapa menantar? Pukul 4.30 je. Sebelum 4.30 hari ni. Dah. Mai. Siapa nak cerah? Cik Hamidi. Cik Hamidi. Hamidi Saleh. Sampai doktor di Kota apa doktor daripada UNIZA. Kalau di Hamidi UNIZA tu mungkin dekat Besut. Dekat IPG Besut lah. Dia IPG Besut kan? Siapa? Ni. Ni Datuk Azali Ni Datuk Azali ni. Makan kau. Makan dengan ni mak lah. Aku Besut. Dah apa cik? Terima kasih. Awak cepatlah. Ya. Saya tak lah. Lepas tu kita tukar nama pada UNIZA dan masih mengekalkan logo yang lama. Kita tukar nama je bawah tu, dan pada tahun 2013 yang tepatnya 29 November kita memperkenalkan logo UNIZA yang baru. Okey. Dan so logo yang bentuk padi tu lah sekarang ni. Lepas tu kini pada tahun 2024 UNIZA beroperasi di 3 kampus utama. 3 kampus kan? Kampus utama, kampus Gobadak, lepas tu kampus perubatan di Kuala Terengganu berhadapan dengan Hospital Sultanah Nur Zahirah, dan kampus Besut yang terletak di Tembilang. Lepas tu kita juga ada satu pejabat satelit di Putrajaya. So yang tu kita run beberapa program pendidikan yang contohnya macam di Proman. Sebelum ni kita nama DPLI sampai macam tu lah. Okay. Sejak daripada tamat perubahan sampailah ke sekarang kita ada sekitar 11 Vice Chancellor. So sekarang ni Prof. Datuk Dr. Fazli bin Adam merupakan Naib Chancellor yang ke-11. Okey, soalan seterusnya daripada saya lah, terakhir pada saya. Apakah visi dan misi asal ketika UNIZA ni ditubuhkan? Visi UNIZA adalah menjadi peneraju kepada Universiti Islam Integrasi Kontemporari. Itu visi kita. Visi UNIZA. Okey, misi UNIZA ialah membentuk insan holistik menerusi pendidikan cemerlang dan penyelidikan berimpak tinggi berasaskan pengalaman pintar untuk
melestarikan masyarakat. Okey. Motonya pula adalah ilmu demi faedah insan. Moto ni kita ambil daripada zaman dulu lagi lah. 1980 tu memang itulah moto kita, moto Kuza lagi, ilmu demi faedah insan. Okay, saya rasa tamat dah di situ dah. Okay, bahagia. Okay, saya serahkan kepada Izzat lah pula. Ya, betul. Kita rang college utama. Okey, walaupun aku tak sempurna sebagai sambang dengan GAP, tetapi walaupun start dengan menumpang di sekolah-sekolah, menumpang di rumah-rumah kedai, kita run, kita beroperasi. Okey. So tidak menjadikan segala kelemahan itu sebagai penghalang untuk buat kerja-kerja Islam. Okey. Okay, seterusnya soalan berkaitan dengan Doktor cakap tadi. Kesultanan Terengganu mainkan peranan penting dalam pembentukan UNIZA ini. Jadi, apakah peranan penting yang dimainkan oleh Kerajaan Negeri Terengganu dalam pembentukan UNIZA ini? Semacam yang saya sebut sebelum ini, Kolej Ugama Sultan Zainal Abidin ialah milik penuh Kerajaan Negeri Terengganu pada masa tersebut. So dia membiayai keseluruhan operasi Kuza pada masa tersebut, guru-gurunya, staf-staf pentadbiran. So terpaksa menggunakan peruntukan kerajaan negeri untuk run college, yang pada masa tersebut untuk run sesebuah negeri ni memang memerlukan banyak duit lah. Apatah lagi kita nak tubuh satu college dan biaya sepenuhnya college tersebut. Okay. Banyak kerajaan negeri yang buat seumpama ini sebab pendidikan biasanya di persekutuan yang bayar, persekutuan yang sediakan. Tetapi kerajaan negeri Terengganu terpaksa berkorban, ambil sedikit peruntukan daripada pengurusan kerajaan negeri tahunan, pengurusan tahunan kerajaan negeri, bajet tahunan kerajaan negeri untuk diberikan kepada Kuza. So lama juga dah hampir 26 tahun kerajaan negeri Terengganu ni dia tanggung Kuza. Okey, dengan pertambahan pelajarnya, dengan pertambahan stafnya, dengan pertambahan pensyarahnya. So memang bayar penuh lah. Memang kita bayar setaraf dengan pensyarah-pensyarah yang di luar. Okey. Okay, jadi soalan yang terakhir, Doktor. Apakah yang membezakan UNIZA ini daripada institusi pendidikan yang lain di Terengganu ini? Okey, UNIZA satu-satunya universiti yang dibina oleh rakyat Terengganu. Okey, macam UMT, walaupun Universiti Malaysia Terengganu, tapi dia berasal dengan cawangan UPM sebelum ini. Cawangan UPM, Universiti Putra Malaysia ataupun Universiti Pertanian Malaysia pada masa tersebut. Dia buka cawangan dia dekat UMT sekarang ni dan menjadikan macam kampus lah, kampus maritim, kampus kajian laut UPM. Okey, tetapi Kuza memang dia berasal daripada Terengganu dan dibina oleh rakyat Terengganu atau kerajaan negeri Terengganu untuk pendidikan Islam Terengganu. Dan UNIZA memang menjadi pioneer di Malaysia lalu aspek universiti Islam. Okay.
Macam UIA, dia international punya industri. UIA Industri Islam Antarabangsa. Okay. Dia nak kata walaupun dia tu Industri Islam Antarabangsa Malaysia, tapi liga dia tu lain. Liga dia tu bukan liga di Malaysia, dia liga antarabangsa. Okay, dia setaraf dengan di Pakistan. Ada satu UIA Pakistan punya, dan ada beberapa lagi lah industri yang seumpama tapi di negara-negara OIC. Okey, KUZA memang sejak daripada penubuhan dia 1980 memang memperjuangkan Islam, dan industri-industri lain dia banyak memfokuskan kepada sains dan teknologi ataupun humanities, kemanusiaan ataupun sains sosial. Tetapi UNIZA kita menggabungkan semua dan kita integrated dengan Islam. Contohnya macam kita ada buat beberapa kos seperti ijazah sarjana muda pelancongan Islam, lepas tu ijazah sarjana muda kekayaan Islam. Mengajar Islam tu memang dah establish lama dah, tapi ni macam kos-kos baru yang kita integrated dengan Islam. Macam kalau ada pun yang terbaru diploma media penyiaran Islam. Okey. Kita masih mengekalkan keislaman itu tanpa menghindar atau meminggirkan keilmuan yang lain. Okay. Kita just integrated dan upgrade keilmuan tersebut. Okey, itu saja. Ya, ada satu lagi soalan Doktor, tertinggal. Pada tahun berapakah UNIZA ini dapat pengiktirafan sebagai universiti yang utama di Malaysia? 2006. 2006 kita naik pada Universiti Darul Iman Malaysia, UDM, dan pada tahun 2010 kita tukar nama pada universiti, menjadikan UNIZA antara 20 universiti awam di Malaysia. Okay. So setakat ni universiti paling last yang diiktiraf sebagai universiti awam di Malaysia, tak silap saya, UMK tu. Lepas tu apa nama? Lepas tu tak ada lah. Lepas ada universiti baru. Tak silap saya UMK paling baru. Lepas tu 2012 barulah dia ditubuhkan dan diiktiraf sebagai universiti awam. Awam Malaysia UA. UZA sebelum tu lagi lah. Dan tak ada lagi lah setakat ni, selepas UMK tu tak ada lagi universiti yang dinaik taraf sebagai universiti awam. So kita kekal dengan 20 universiti awam saja. Jadi sekian sajalah daripada kami dalam sesi temu buat ini. Jadi saya ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada Doktor kerana sudi untuk ditemu buat oleh kami. Terima kasih. Terima kasih Doktor. Okay. Terima kasih Doktor. Order ya.